Kisah air Zam-Zam yang pernah hilang. Alkisahnya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di keliling Kaabah penuh dengan berhala yang dibina, hinggakan telaga Zam-Zam telah tertimbus dan hilang dari Mekah. Daripada generasi ke generasi, cubaan mencari telaga Zam-Zam menjadi sukar kerana terlalu banyak berhala di sekitar Kaabah, dan kerja menggali akan mendapat tentangan dari puak-puak yang menjaga berhala masing-masing. Hinggalah tiba zaman Abdul Muttalib masih muda, di mana Nabi belum lahir, yang mana Datuk Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, telah mendapat mimpi mendengar suara menyuruh beliau menggali telaga Zam-Zam yang tertutup dengan batu dan tanah. Lalu ia bertanya dalam mimpi, di manakah Zam-Zam? Suara itu berkata, Zam-Zam tidak pernah kering selamanya. Ia untuk jemaah haji tetamu Allah. Ia berada di antara perut dan darah, di sisi patukan gagak hitam yang ada bulu putih, di rumah kampung semut. Terjaga dari tidur, Datuk Nabi Muhammad SAW terus cari sarang semut dan mendapati ada banyak. Alamak, takkan nak gali semua, nanti kabilah Arab yang lain akan marah. Tiba-tiba ada kabilah Arab yang buat majlis sembelih lembu dekat dengan patung penzina lelaki. Lepas sembelih, lembu itu berjalan dan mati dekat patung penzina perempuan. Menurut sejarah, patung itu terjadi saat remaja lelaki berzina dengan awetnya, dan tiba-tiba mereka berdua berubah menjadi batu. Patung begitu pun ada orang sembah. Aduhai. Maka dari kesan darah tadi, Datuk Nabi mencari sarang semut, dan tiba-tiba muncul burung gagak berbulu putih datang meragut semut. Terus Abdul Muttalib gali tanah kawasan situ. Suasana kecoh sebab orang Arab lain tak setuju Datuk Nabi menggali di kawasan Kaabah. Tapi Datuk Nabi ada 10 orang anak lelaki, termasuk ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah namanya. Mereka semualah buat blok dan halang kabilah Arab lain daripada kacau Datuk Nabi Muhammad SAW. Pendekkan cerita, terjumpalah penutup batu telaga Zam-Zam. Maka terus kabilah Arab lain tolong gali sama-sama dan angkat batu. Maka terjumpalah air Zam-Zam. Tak lama lepas tu mereka bergaduh nak lantik ketua telaga Zam-Zam. Siapa patut jadi penjaga telaga Zam-Zam? Sepatutnya Abdul Muttalib lah, Datuk Nabi, sebab beliau yang jumpa. Tapi mereka tak setuju dan sanggup adakan peperangan antara puak untuk jadi ketua telaga Zam-Zam. Siapa menang, maka dialah yang akan menjaga telaga Zam-Zam. Atas nasihat orang tua dari beberapa kabilah, mereka setuju selesaikan dengan cara lain, iaitu pergi jumpa dengan bomoh terkenal zaman tu yang ada di tengah padang pasir. Maka Datuk Nabi Muhammad SAW dan semua ketua puak wakil setuju untuk jumpa bomoh di padang pasir. Biarlah bomoh itu pilih siapa yang layak jadi ketua telaga Zam-Zam. Waktu itu Datuk Nabi telah bernazar, jika dia dipilih jadi ketua, dia akan sembelih salah seorang anak lelaki dia. Tapi entah macam mana, Datuk Nabi dan semua kedua kabilah Arab tadi sesat di padang pasir. Lepas tu mereka kehabisan bekalan makanan, lalu berlakulah kebuluran. Air pun dah habis, hingga mereka telah gali padang pasir untuk cari air, tak jumpa-jumpa. Maka masing-masing jadikan lubang yang mereka gali sebagai lubang kubur, dan siapa yang mati, maka yang hidup akan tolong kambuskan. Bermakna akan ada seorang dia nanti mati tanpa dikambus. Dalam keadaan mereka menunggu maut, tiba-tiba keajaiban berlaku. Dari hentakan unta milik Datuk Nabi Muhammad SAW terpancur air, macam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan. Lalu semua ketua kabilah tadi pun minum, dan mereka alhamdulillah terselamat daripada maut. Lalu mereka pun bermesyuarat, Tuhan yang sama takdirkan Abdul Muttalib bertemu telaga Zam-Zam,
maka dah tentu Tuhan yang sama takdirkan air keluar dari kaki unta Abdul Muttalib. Maka biarlah Abdul Muttalib jadi ketua penjaga telaga Zamzam. Alhamdulillah, Nabi kita lahir dari keturunan yang mulia, keturunan penjaga telaga Zamzam, sedangkan bapa saudaranya lain menyembah berhala. Sampai di Kaabah, maka Abdul Muttalib teringat tentang nazarnya nak sembelih salah seorang dari 10 orang anak lelakinya. Maka undian dibuat. Dan dalam 10 anak lelaki, anak yang paling Abdul Muttalib sayang adalah tak lain tak bukan Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, yang bakal jadi ayah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bila buat undian pada 10 orang anaknya, jatuh kepada Abdullah, ayah Nabi. Abdul Muttalib tak puas hati, buat lagi, tetap jatuh pada ayah Nabi. Dan buat lagi sampai 10 kali, tetap dapat pada Abdullah, ayah Nabi. Dan maka seperti mana leluhur keturunan Nabi Ismail pun yang kisahnya disembelih pada peristiwa Aidil Adha, maka ayah Nabi pun nak disembelih. Kerja-kerja persiapan sembelih telah dibuat depan Kaabah dan suasana menjadi kecoh. Orang Arab lain pun jadi kecoh, hingga ada satu fahaman tersebar seolah-olah siapa yang ada 10 anak lelaki maka kena sembelih salah seorang. Perkara itu menyedihkan mereka. Maka mereka ramai halang Abdul Muttalib, datuk Nabi, daripada sembelih Abdullah, ayah Nabi. Maka datanglah cadangan daripada beberapa puak supaya guna undang-undang lain, iaitu kalau ikut hukum zaman tu, kalau kita bunuh satu nyawa, kena ganti dengan 10 ekor unta. Maka apa kata Abdullah diundi dengan 10 unta. Tengok siapa yang kena. Maka bersetujulah Abdul Muttalib buat undian, Abdullah dan 10 unta. Namun lepas undi, tetap dapat giliran Abdullah sebagai mangsa hukuman sembelihan. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, sampai kali ke-10, semuanya jatuh kepada Abdullah, bakal ayah Nabi. Bermakna Abdul Muttalib kena sembelih 100 ekor unta. Maka undian dibuat pada kali yang ke-11, barulah dapat giliran unta. Undian kali ke-12, ke-13 sampai ke-20 pun dapat pada unta. Maka puaslah hati Abdul Muttalib dan penduduk Mekah. Maka pada hari itu 100 ekor unta telah dikorbankan. Maka pendek cerita, Mekah semenjak ada Zamzam kembali menjadi mahsyur. Jemaah haji telah datang berduyung-duyung hingga membuatkan Raja Abrahah dengki dan datang nak hapuskan Kaabah. Tapi apabila Abrahah datang, tentera mereka telah diserang oleh burung ababil hingga berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Dan pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Then the rest is history. Air Zamzam tidak pernah kering buat selamanya, Hari ini saya yang hidup 1400 tahun dari zaman Nabi, alhamdulillah dapat pergi Mekah, Madinah. Dan di sana alhamdulillah saya pun dapat minum air Zamzam, berproduk air Zamzam, siap isi dalam botol, bawa balik hotel dan mandi air Zamzam. Alhamdulillah. Arwah atuk saya bercerita, dia pun minum air Zamzam di sana. Arwah ayah saya, arwah mak saya, semua dah datang Mekah, Madinah beribadat sambil minum air Zamzam. Kali ini giliran saya pula, alhamdulillah. InsyaAllah anak cucu kita akan datang sini beribadat sambil mandi air Zamzam. Jadi semoga kita semua dapat pergi haji, dapat pergi umrah, InsyaAllah. Terima kasih sudi dengar. Sila like dan subscribe Hamka Kreatif Moyak.